Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Apakah perbezaan ungkapan dan persamaan? Perbezaannya ialah tanda sama dengan. Bagi persamaan algebra ada tanda sama dengan. Sekarang soalan yang seterusnya, antara semua persamaan ini, mana satu merupakan persamaan linear? Apakah persamaan linear? Persamaan linear ialah kuasa bagi pemboleh ubah hanya boleh kuasa satu, dan pemboleh ubahnya hanya boleh satu pemboleh ubah, satu jenis pemboleh ubah. Sekarang mari kita tentukan mana satu merupakan persamaan linear. Yang pertama ini bukan persamaan linear sebab ia mempunyai kuasa 2. Kita teruskan. Macam mana pula dengan y per 2? Kuasa 1 x juga ini satu jenis pemboleh ubah. Ini dua jenis pemboleh ubah. Ini pula dua jenis pemboleh ubah. Ini dua jenis pemboleh ubah. Maka dekat sini persamaan linear hanya ada 3 saja. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Apakah ciri-ciri bagi persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Yaitu kuasa bagi x ialah 1. Satu pemboleh ubah sahaja dan ada tanda sama dengan. Sekarang boleh kita tahu mengapa k kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6 bukan persamaan linear? Ya, masalahnya ialah kuasa 2. Sebab dekat sini kuasa dia mesti 1. Oleh kerana kuasa dia 2 mengibatkan dia bukan persamaan linear. Macam mana pula dengan sy? Sy bukan ungkapan linear sebab dia mempunyai 2 pemboleh ubah. Satu per x kuasanya bukan 1. Jadi s per y ada 2 pemboleh ubah, maka dia bukan ungkapan linear. Sekarang kita akan selesaikan. Untuk selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, cikgu galakkan pelajar gunakan BUD. B untuk bracket, U untuk unknown, D untuk division. Oke, jadi sekarang kita tengok soalan A. Soalan A, X tolak 10 sama dengan 3. Kita mula dengan bracket. Ada bracket tak? Tak ada. Kita mula dengan U, unknown. Unknown, pemboleh ubah X yang akan kita kekalkan dekat sebelah kiri. Yang lain semua pindah. Jadi, X bawa turun, 3 bawa turun. Manakala negatif 10 akan pindah dari kiri ke kanan. Jadi, X sama dengan positif, dari negatif jadi positif. Ini bawa turun, jadi X sama dengan 13. Kita teruskan kepada soalan B. Tak ada bracket, kita teruskan dengan unknown, yaitu pemboleh ubah. Pemboleh ubah dekat sini ialah 4x.
kita saling, jadi 4x saling 7 pun saling, manakala negatif 1 akan pindahkan dia dari kiri ke kanan, jadi nanti perlu ubah tanda. Jadi 4x sama dengan 7 tambah 1, jadi x sama dengan 4x sama dengan 8. Kita teruskan kepada langkah yang terakhir, yaitu division, bahagi. Jadi 4s akan bahagi dengan 4, supaya kita nak hilangkan nombor 4 ini, kita bahagikan dengan 4 kiri dan kanan. Selepas bahagi, x akan sama dengan 2. Oke, kita teruskan kepada soalan C. C S per 6 tambah 3 sama dengan 5. Tak ada bracket, kita teruskan kepada unknown. Unknown dekat sini ialah S per 6. Jadi sebelah kiri untuk unknown, sebelah kanan untuk nombor. Unknown dekat sini kita bawa turun, nombor dekat sini juga bawa turun, tetapi 3 ini kita akan pindah. Sama dengan tolak 3 tambah 5. S per 6 sama dengan positif 2. Belum lagi jawapan. Kita sambung dengan langkah yang terakhir, division, bahagi. Apakah yang kita nak bahagi bagi per 6 ini? Jadi per 6 ini sebenarnya ialah 1 per 6 X sama dengan 2. Kita boleh tuliskan dia. Untuk sekarang kita nak bahagi dengan 1 per 6. Bahagi dengan 1 per 6 juga. Jadi X sama dengan 12. Soalan T. Soalan T, kita tengok perangka dia ada 2 sebutan. Kita perlu letakkan kurungan. Jadi sekarang kita ada bracket, yaitu 1 per 2 kali dengan S tambah 8 sama dengan 9. Kita taruh masuk S per 2 tambah 8 per 2, yaitu 4 sama dengan 9. Kita sambung dengan U, unknown. Jadi unknown yang perlu kita kekal dekat sebelah kiri ialah S per 2. 4 akan pindah, jadi sama dengan negatif 4 tambah 9. Jadi S per 2 sama dengan 5. Kita sambung langkah yang terakhir, division, bahagi. Apakah yang kita nak bahagi? Kita perlu bahagi dengan 1 per 2. Bagi kiri dan kanan, maka X sama dengan 10. Soalan I pula ada bracket. Kita selesaikan bracket dengan tarik masuk. Tiga X tambah 6 sama dengan 5X. Langkah yang kedua, unknown. Jadi apa-apa yang unknown kita letak dekat sebelah kiri. Jadi 3X saling bawa turun, 5X pindah juga, pindah dari kanan ke kiri. Mari kita tulis semula. 3X tolak 5X sama dengan negatif 6. Jadi negatif 2X sama dengan negatif 6.
Sambung dengan langkah seterusnya, division, bahagi. Apakah yang kita nak bahagi? Kita akan bahagi dengan negatif 2. Bagi kiri dan kanan, jadi X sama dengan 3. Sekarang kita teruskan kepada soalan F. F tak ada bracket, kita teruskan kepada U, unknown. Jadi unknown dekat sini ialah X. Jadi kita akan kumpulkan X dekat sebelah kiri dan nombor dekat sebelah kanan. Maka 2/3 X tolak X sama dengan 4 tambah 1. 2/3 X tolak X sama dengan negatif 1/3 X sama dengan 5. Apakah yang kita nak buat untuk division? Kita akan bahagi dengan negatif 1/3, iaitu bahagi dengan negatif 1/3 bagi kiri dan kanan. Jadi jawapan bagi X ialah negatif 15. Sekarang kita buat penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan linear. Langkah pertama, kita semak apakah kehendak soalan. Kehendak soalan ini ialah berapa umur jalur. Jadi umur jalur kita tanda, kita boleh letakkan pemboleh ubah X sebagai umur jalur. Sekarang kita tengok pernyataan yang dekat atas. Selepas 10 tahun, artinya tambah 10, umur jalur akan jadi 3 kali ganda, 3 kali umur dia sekarang, sama dengan 3X. Jadi X tambah dengan 10 sama dengan 3X. Mari kita selesaikan ikut PUD, tak ada bracket, teruskan dengan susunkan dia. X tolak 3X sama dengan negatif 10, tolak 2X sama dengan negatif 10. Bahagi. Jadi bahagi dengan negatif 2 bagi kedua-dua kiri dan kanan ialah 5 tahun. Soalan 2. Apakah kehendak soalan? Kehendak soalan berapa markah azman? Kita katakan markah azman. Apakah maklumat yang diberikan lagi? Dalam satu ujian matematik, Azman memperolehi 17 markah lebih daripada Yazid. Yazid juga kita tidak tahu berapa markah yang dia dapat. Maka kita boleh labelkan Yazid, markah yang diperolehi oleh Yazid ialah Y. Manakala markah Suzana ialah 2 kali markah Yazid, jadi 2Y. Jumlah markah bagi ketiga-tiga orang ini ialah X tambah markah Yazid Y tambah Suzana 2Y adalah sama dengan 161. X sama dengan 3Y sama dengan 161. Markah Azman ialah 17 lebih daripada markah Yazid. Jadi X sama dengan Y tambah 17. Jadi Y sama dengan X tolak 17.
Kita gantikan Y sama dengan X tolak 17 ke dalam persamaan yang pertama ini. Ada kurungan, tarik masuk, X tambah 3X tolak dengan 51 bersamaan dengan 161. Sambung dengan U. Anu dia dekat sini bersamaan dengan 212. Jadi X bahagi dengan 4 bahagi dengan 4. Jadi nilai X bersamaan dengan 53 markah bagi Azman. Maka Azman ialah 53. Kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Kita terus pergi ke ayat yang terakhir. Ya, berapa luas segi 4 tepat itu? Biasanya luas bagi segi 4 kita akan gunakan panjang kali dengan lebar. Jadi soalan ini panjang 2x tambah 1 kita akan kali dengan x tambah 5. Apakah lagi maklumat-maklumat yang lain diberi? Ya, perimeter segi 4 tepat ialah 66. Jadi perimeter ialah 66. Kita sediakan persamaan dia. Perimeter adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jadi 2x tambah 1 tambah dengan 2x tambah 5, yaitu bersamaan dengan 66. Setelah tarik masuk, persamaan yang baru, 4x tambah 2 tambah 2x tambah 10 sama dengan 66. Teruskan dengan U. Susunkan anu dia. 6x tambah 12 sama dengan 66 bahagi dengan 6 untuk dapatkan nilai X. Jadi X sama dengan 9. Sekarang boleh kita carikan luas. Mula dengan carikan ukuran bagi panjang. Panjang ialah 2 kali 9 tambah 1, yaitu bersamaan dengan 19. Lebar pula, lebar sama dengan X tambah 5. Gantikan X sama dengan 9, 9 tambah 5 bersamaan dengan 14. Jadi luas bagi segi 4 ini ialah 19 kali dengan 14 bersamaan dengan 266 cm². Soalan ini kita terus pergi ke ayat yang terakhir. Berapa orang murid lelaki? Jadi bilangan murid lelaki kita akan jadikan dia sebagai pemboleh ubah X. Kita mula dengan ayat yang pertama. Seramai 35 orang. Artinya bilangan lelaki tambah dengan bilangan perempuan adalah bersamaan dengan 35. Bilangan perempuan kita labelkan dengan pemboleh ubah Y. Jadi X tambah Y bersamaan dengan 35. Ayat yang seterusnya, bilangan pelajar perempuan mengetahui aktiviti adalah 5 orang kurang. Jadi artinya Y sama dengan X tolak 5. Jadi X tambah Y sama dengan 35. Oke, kita akan gantikan Y sama dengan X tolak 5 ke dalam persamaan ini.
Jadi X tambah X tolak 5 bersamaan dengan 35. Selesaikan kurungan, selesaikan anu, dan akhir sekali bahagi 40. Bahagi dengan 2 sama dengan X sama dengan 20. Maka bilangan pelajar lelaki ialah 20 orang. Soalan 5. Kita harus pergi ke ayat yang terakhir. Berapa jumlah masa Nadia menjawab kedua-dua kuis itu? Apakah kuis? Kedua-dua kuis yang dimasukkan ke sini ialah kuis geografi dan kuis sejarah. Kita labelkan dia dengan X dan Y. Sekarang kita tengok ayat yang pertama. Kuis X ialah 30 minit lebih daripada masa yang dijawab. Jadi artinya X bersamaan dengan Y tambah 30. Kita teruskan. Masa yang digunakan untuk menjawab kuis sejarah adalah separuh daripada masa menjawab geografi. Jadi masa yang digunakan untuk sejarah yaitu Y bersamaan dengan separuh, bersamaan dengan 1/2 X. Kita susunkan kedua-dua persamaan linear. X sama dengan Y tambah 30. Kita boleh gantikan Y dengan setengah X. Jadi setelah kita ganti, X sama dengan 1/2 X tambah 30. Selesaikan dengan bahagi 1/2 bagi kiri dan kanan. X adalah sama dengan 60. Masa untuk menjawab kuis geografi ialah 60. Sejarah ialah setengah daripada 60, yaitu 30. Maka jumlah masa bagi menjawab kedua-dua kuis ialah 30 tambah 60, yaitu 90. Juga sama dengan 1 jam setengah. Jumlah masa Nadia menjawab kedua-dua kuis itu ialah 90 menit. Soalan yang terakhir. Tengok ayat yang terakhir. Tentukan luas permukaan bagi meja kecil dan sebuah meja besar. Meja kecil yang dimasukkan ialah ini. Macam mana kita nak carikan luas dia? Luas dia ialah X kali Y. Meja besar, luasnya ialah 2XY. Apakah nilai X dan Y? Kita perlu cari maklumat lain supaya kita boleh sediakan persamaan dia. Maklumat yang lain dekat sini ialah ini satu plan dalam sebuah bilik dengan panjang lebar 10.6. Diberikan jarak antara meja ialah 1.5. Jarak antara meja dengan dinding ialah 2M. Okey, sekarang kita lukis semula plan bagi bilik ini. Nilai bagi panjang dan lebar kita dapati bagi luangan untuk kita susunkan meja adalah
X, Y tambah Y tambah Y. Jadi, luangan untuk susunan meja ialah 3Y. Ruang kosong dekat sini ialah 2 tambah 2 tambah 1.5 tambah 1.5, iaitu 7. Jadi kita boleh tuliskan 3Y tambah 7 sama dengan 10.6. Sekarang kita akan teruskan kepada garisan yang sisi 16 ini. Tempat untuk meja ialah X tambah dengan 2X tambah dengan 2X. Jadi jumlahnya ialah 4X. Yang tempat kosong ini adalah jarak antara meja dengan dinding. Jadi jaraknya 2 tambah 2 ini adalah 1.5. Jadi 4 tambah 3. Persamaan kedua yang boleh kita bentuk dekat sini ialah 5X tambah 7 sama dengan 16. Sekarang kita selesaikan. 3Y dekat sebelah kiri, yang lain pindah. 3Y sama dengan 3.6. Y kita bahagi dengan 3 sama dengan Y sama dengan 1.2. X pula, X kita akan gunakan 5X bersamaan dengan 16 tolak 7. 5X sama dengan 9. Bahagi dengan 5 bagi kiri dan kanan. Jadi X sama dengan 1.8. Sekarang kita boleh selesaikan, boleh carikan luas bagi meja kecil, yaitu X nilainya 1.8. 1.8 kali dengan 1.2, hasilnya 2/16. Meja besar pula adalah 2 kali 1.8 kali 1.2, hasilnya 4.32.